Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Okey. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah yang bertajuk Itqan Menambah Berkat. Sebelum memulakan pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hai, klik di sini untuk subscribe. Okey anak-anak, untuk pelajaran hari ini, sila rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5, muka surat 142 yang bertajuk Itqan Membawa Berkat. Okey anak-anak, mula-mula kita kena fahami dulu apakah yang dimaksudkan dengan itqan. Okey, jom kita tengok. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan itqan? Itqan ialah tekun dalam beramal ataupun melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Itu adalah maksud itqan. Okey, jom kita tengok macam mana Rasulullah SAW mengamalkan itqan dalam kehidupan baginda. Nabi Muhammad SAW mengamalkan sifat itqan ketika dalam pekerjaan dan juga ketika baginda berdakwah. Kita tengok dulu itqan Nabi Muhammad dalam pekerjaan. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan sejak baginda kecil lagi. Nabi Muhammad SAW pernah mengembala kambing dan juga membantu bapa saudaranya iaitu Abu Talib berniaga. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW ini menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Sehinggalah pada suatu hari seorang hartawan Arab yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda untuk membawa barang dagangannya ke Syam untuk diniagakan. Sifat itqan Nabi Muhammad dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Sekarang kita tengok pula bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan itqan dalam berdakwah. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, pelbagai rintangan dan halangan telah baginda hadapi. Salah satunya adalah tentangan daripada Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi Muhammad sendiri. Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti Rasulullah SAW dengan tujuan agar Rasulullah berhenti berdakwah. Jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW sering ditabur nuri oleh Ummu Jamil, iaitu isteri kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab sendiri pernah membaling sesuatu sehingga betis dan tumit Nabi berdarah. Bukan itu sahaja cabaran dan juga ancaman yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nabi Muhammad juga sering difitnah dan juga dihina di khalayak ramai. Namun segala usaha mereka hanyalah sia-sia kerana baginda tetap itqan dan cekal dalam menyampaikan dakwah. Nabi Muhammad juga sangat itqan dalam beribadah dan mendidik ahli keluarganya serta para sahabat dan juga masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okey murid-murid, apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada sifat itqan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW? Okey, dalam pekerjaan, kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan ataupun amanah yang diberikan dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Okey, sebagai contoh, kamu murid-murid sekolah. Okey, apa sahaja kerja sekolah, nota, apa
apa saja tugasan yang diberi oleh guru, kamu hendaklah belajar dengan penuh itqan, iaitu dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh. Selain itu, kita hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh-tangguh dalam membuat suatu perkara. Kita juga perlu mencontohi sikap Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak berputus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Okey, yang terakhir, bagaimanakah kita dapat mengambil iktibar daripada sifat itqan Nabi Muhammad dalam amalan? Okey, kita hendaklah ikhlas beribadah. Yang kedua, menghindari perkara-perkara yang sia-sia. Yang ketiga, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan ibadah. Yang keempat, membanyakkan zikir. Dan yang terakhir, menjaga pandangan mata. Alhamdulillah, setakat ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.